أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب يسر ولا تؤسر، رب تمم بالخير. أما بعد. Kita sampai ayat 108 kan? Kan? 108 dah? Dah kan? 108 dah. Hari ni kita masuk 109 kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita tengok terjemahan dia. Wadda. Wadda apa dia? Pernah dengar tak perkataan mawaddah? Pernah? Apa makna mawaddah? Ha? Apa dia? Cinta, kasih, kan? Jadi wadda daripada mawaddah, daripada huruf yang sama, iaitu double waw dan dal. Wadda, mawaddah. Jadi kalau mawaddah makna cinta, dan bila ada cinta ada keinginan. Jadi wadda dalam ayat ni maksud dia apa dah? Cinta ataupun ingin. Wadda telah ingin, telah cinta, telah suka. Siapa yang suka, siapa yang ingin ni? Katsirun. Katsir apa dia? Kebanyakan. Ramai. Ramai. Min ahlil kitab. Daripada ahli kitab. Makna bukan semua, ramai daripada ahli kitab sangat ingin. Apa yang mereka ingin? Kalau kita, apa yang kita ingin daripada ahli kitab? Apa yang kita ingin daripada ahli kitab? Kita nak mereka mati ke? Ataupun apa yang kita nak daripada mereka? Kita nak mereka beriman. Kita nak mereka masuk Islam. Tapi mereka pula apa nak daripada kita? Lau, jikalau yaruddunakum. Mereka, yang mereka ingin ialah jikalau mereka dapat radda yaruddu, mengembalikan ataupun memurtadkan. Murtad daripada perkataan radda, memurtadkan kamu min ba'di imanikum, daripada selepas keimanan kamu. Kenapa ni? Kenapa dia nak sangat orang yang beriman murtad, jadi kafir? Kenapa? Ada faedah tak? Ada faedah untuk mereka? Tak ada. Ada kebaikan? Tak ada. Habis kenapa mereka nak? Kita nak mereka beriman. Ada tak faedah bila mereka beriman? Ada faedah tak untuk kita? Ada apa dia? Nabi kata, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kalau kamu dapat menunjuk kepada seseorang
sehingga dia mendapat hidayah daripada Allah, maka itu adalah lebih baik daripada unta yang merah. Dalam riwayat lain, lebih baik daripada terbitnya matahari. Jadi kalau kita berdakwah sehingga orang Yahudi itu beriman, maka ganjarannya sangat besar untuk kita. Tapi mereka pula nak kita murtad, kita kafir. Apa faedah kepada mereka? Tak ada faedah. Bahkan mudarat. Kalau dah mudarat, kenapa nak juga? Tuan sebut. Mereka nak kalau orang yang beriman kembali menjadi kufar ataupun kafir. Kerana apa? Hasadan. Ini penyakit ni. Kerana dengki. Hasad mana? Dengki. Hasad mana dia dalam bahasa Melayu? Dengki. Tapi orang Melayu, dia ambil bahasa Arab, dia terjemah, kemudian dia pakai dua-dua sekali. Itu penyakit juga tu. Penyakit apa? Tamak. Tak cukup satu perkataan, nak pakai dua kan. Hasad, dengki. Kenapa orang, bukan semua orang Yahudi sebab tu kita tak boleh pukul rata. Semua orang Yahudi jahat. Semua orang Yahudi nak orang Islam murtad. Tak. Sebab tu Tuhan guna perkataan apa dah? Kasir. Kasir bukan semua, ramai. Ada tak orang Yahudi yang tak nak orang Islam murtad? Bahkan dia pula nak masuk Islam. Ada? Ada. Di zaman Rasulullah ada tak orang Yahudi yang memeluk Islam? Dia tak dengki. Dia tak usaha orang Islam murtad, tapi dia pula nak masuk Islam. Ada tak? Ada. Siapa? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Bila, apa makna dengki? Boleh, siapa boleh bagi definisi dengki? Pengertian dengki dari segi bahasa. Tak boleh tengok? Dengki ni ialah kita nak nikmat yang ada pada orang hilang. Satu. Ataupun nikmat yang ada pada orang pindah pada orang lain. Dua. Ataupun nikmat yang ada pada orang lain dapat kat dia. Tiga. Yang keempat, biar semua tak dapat. Itu dengki. Jadi kalau kita tengok orang ada kereta, kita pun apa dah, usaha supaya kereta dia terbakar. Itu dengki. Dan di sini ada maksud yang tersirat. Bila orang Yahudi dengki pada orang Islam, ada maksud yang tersirat. Apa dia? Yahudi kata kita tak betul. Kan? Tapi bila dia dengki pada kita, itu menunjukkan apa tu? Bila kita dengki pada orang tu lebih baik ke orang tu lebih teruk daripada kita? Kalau kita miskin, kita dengki pada siapa? Orang kaya. Ada orang kaya dengki pada orang miskin? Dengkilah, aku nak jadi orang miskin lah. Ada? Tak ada? Tak ada. Bila dia dengki, mana orang yang dia dengki lebih baik daripada dia. Jadi ayat ni menunjukkan apa? Orang Yahudi mengaku tak orang Islam lebih baik daripada mereka. Ya? Sebab tu dia dengki. Dan ayat sebelum ni kita dah belajarkan. Apa? Orang ahli kitab ni dia kata kalau boleh dia tak nak orang beriman dapat sedikit pun kebaikan walaupun setitik air hujan. Itu sampai tahap tu kan. Sebiji gula pun kalau boleh dia tak nak sampai pada orang Islam. Itu sifat dengki. Jadi secara tak langsung ahli kitab iktiraf tak bahawa Islam tu agama lebih baik daripada agama mereka. Ya? Sebab tu mereka dengki. Kalau mereka lebih baik, tak perlu mereka dengki. Jadi dalam ayat ini Tuhan nak beritahu penyakit orang Yahudi apa dia? Suka dengki.
Sebab tu kata ulama, siapa yang ada sifat dengki, dia menyerupai orang Yahudi. Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia sama seperti kaum tu. Ini menyerupai dari segi apa ni? Sifat dengki. Jadi orang Melayu suka dengki kan? Dia ambil daripada mana? Dia mewarisi daripada siapa ni? Orang Yahudi. Kemudian orang ni juga boikot MACD. MACD dia tak suka, tapi perangai dengki, dia ikut. Boleh? Tuhan suruh kita minta berlindung daripada orang yang suka dengki. Surah apa tu? Ada satu surah, satu ayat yang Tuhan perintahkan orang yang beriman supaya minta berlindung daripada orang yang dengki. Menunjukkan betapa bahayanya orang dengki. Surah apa tu? Al-Falaq. Ya, cuba baca ayat tu. Tak, ayat yang ada dengki. Jangan baca daripada awal, lambat. Wa min syarri hasidin iza hasad. Daripada syarri kejahatan hasidin. Kalau hasad, dengki. Kalau hasidin, orang yang dengki. Bila tu? Iza hasad. Bila dia dengki. Jadi yang Tuhan suruh minta berlindung kepada siapa ni? Berlindung daripada apa? Daripada orang dengki bila dia dengki. Kalau orang dengki tapi tak dengki, okey. Macam mana macam itulah ayat tu. Hasidin, orang dengki. Iza hasad. Tuhan suruh mintalah berlindung kepada Allah daripada kejahatan hasidin, orang dengki. Bila? Iza hasad. Bila dia dengki. Kalau orang dengki, dia tak dengki, okey. Apa maksud? Habis kenapa Tuhan kata hasidin iza hasad? Orang dengki bila dia dengki. Kalau orang dengki, memang dia dengki, perlu tak Tuhan sebut iza hasad? Perlu tak Tuhan sebut? Tak perlu. Ayat tu sepatut macam mana? Wa min syarri hasidin. Stop. Okay. Kenapa ada iza hasad? Ada tak orang dengki yang tak dengki? Okey. Ada tak pelajar yang tak belajar? Ada kan? Tak. Dia, mak bapak dia panggil dia pelajar. Cikgu panggil dia pelajar. Tapi dia tak pergi sekolah. Kenapa orang panggil dia pelajar? Sebab dia masih berdaftar sebagai pelajar. Pakai uniform. Tapi tak pergi kelas. Ada pelajar yang cuti sebulan. Ada. Tapi orang panggil, orang tetap tak panggil dia pelajar. Ya. Bila orang tak panggil dia pelajar? Bila cuti 5 tahun. Subhanallah. Jadi yang bahayanya apa dia? Orang tu memang ada sifat dengki. Yang bahaya apa dia? Bila dia tunjukkan sifat dengki dia. Itu bahaya. Kalau dia memang suka dengki, tapi setakat dalam hati dia je. Memang suka dengki. Geramnya setakat tu je lah. Tapi bila dia dengki, dia buat apa? Dia beli paku, dia letak tengah jalan. Sebab apa? Jiran dia baru beli emas, kan? Itu bahaya. Jadi Tuhan kata minta berlindunglah daripada orang ni. Ada pun orang dengki yang dalam hati je. Tengok, geram je. Tapi tak buat apa-apa. Okey tak? Kita yang okey, dia tetap tak okey. Kita selamatlah sebab dia tak buat apa-apa. Faham? Ikut suka dia lah. Dia nak beli emas. Itu dengki tu. Bahaya dengki. Apa dia bahaya dengki? Kesan dengki ni cukup besar. Sebab tu Nabi kata apa? Iyyakum wal hasad.
jaga-jaga kamu daripada sifat dengki. Kenapa? Kenapa? Apa bahaya dia? Ha? Ha? Dengki ni sama seperti api ta'kulu al-hatab. Seperti api makan kayu api. Api bila jumpa kayu api yang memang kering, apa berlaku? Terbakar bila? Habis semua sekali. Jadi Nabi kata, dengki ni boleh menghapuskan semua amal soleh kamu. Dia tak tinggal sikit pun. Macam api lah. Solat, puasa 50 tahun habis. Sia-sia. Bahaya dengki. Kenapa terpadam, terhapus semua ibadat dia bila dia dengki pada orang? Kenapa? Sebab bila dia dengki pada orang, bermakna dia tak setuju dengan Tuhan. Dia tak setuju dengan Tuhan. Kawan tu dapat emas. Siapa yang bagi emas tu? Allah. Bila dia dengki kawan tu, sebenarnya dia tak setuju dengan Allah. Kenapa kamu bagi pada dia? Dia pertikaikan Tuhan secara tak langsung. Oh, bahaya. Bahaya. Satu, dia pertikaikan Tuhan. Dia tak setuju dengan Tuhan. Yang kedua apa dia? Setiap nikmat yang dia dapat, dia tak pernah rasa itu adalah nikmat dan anugerah Allah. Sebab apa? Bila dapat dia tengok orang yang dapat lebih daripada dia. Contoh, dia sebelum ni tak ada kereta, dapat kereta kancil, baru. Tapi tengok pula sebelah jiran beli Honda. Dia tak rasa kancil itu sebagai nikmat. Walaupun bagi dia sebenarnya nikmat. Sebelum ni tak ada kereta, kancil pula baru. Tapi dia tak rasa nikmat. Kenapa? Dia tengok orang sebelah. Nampak tak? Akhir sekali dia tak bersyukur dengan kancil itu. Oh. Ha? Lepas tu tahun depan dia dapat Honda pula. Kawan sebelah, Mas. Dia tak rasa Honda tu nikmat. Kenapa? Dia banding dengan sebelah. Akhir sekali, semua nikmat yang Allah bagi pada dia, dia tak bersyukur. Nampak? Akhirnya, semua amalan dia sia-sia. Jadi jangan dengki. Dia pernah berlaku kepada orang-orang Ansar. Bila Nabi buka kota Mekah pada tahun berapa dah? Nabi buka kota Mekah. Malaysia merdeka tahun berapa? Tengok. Mana lebih penting? Malaysia merdeka ke pembukaan kota Mekah? Berapa? 8 Hijrah. Nabi buka kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Lepas buka kota Mekah, ada saki-baki penduduk Mekah yang tak beriman, lari pergi ke Taif dan bergabung dengan orang Taif. Lalu, berlakulah satu peperangan di antara Mekah dengan Taif. Dan kisah peperangan ni disebut dalam Al-Quran. Apa nama peperangan ni? Nak jawapan objektif. A. Badar. B. Yarmouk. C. Peperangan Taif. D. Peperangan Hunain. Hunain, yang ada sebut dalam Quran peperangan apa? Badar lagi. Uhud ada, cuma tak sebut nama Uhud. Tapi yang sebut nama Hunain ada. Peperangan Hunain. Tuhan sebutkan dalam Quran. Dan akhirnya hampir-hampir tentera Islam kalah walaupun bilangannya ramai. Sebab apa? Ketika itu akidah umat Islam tak berapa betul. Akidah umat Islam tak berapa betul walaupun mereka terdiri daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Apa yang tak betul? Apa yang tak betul? Dia yakin bilangan mereka yang lebih ramai pasti akan memberi kemenangan. Bukan Allah yang beri kemenangan. Akhirnya Tuhan bagi dia kalahkan. Jadi itu silap, salah. Salah dari segi akidah bila kita yakin bilangan yang ramai yang akan memberi kemenangan ataupun senjata yang canggih akan memberi kemenangan. Boleh rosak akidah. Dan akhirnya tentera Islam menang juga. Setelah menang, banyak harta rampasan. Dan Nabi bagi harta rampasan kepada siapa? Pada orang Mekah. Orang Mekah pula yang baru je masuk Islam.
Orang Mekah pula memang daripada bangsa Quraisy. Nabi pula bangsa apa? Quraisy. Dan Nabi pula asal daripada mana? Mekah. Jadi bila orang Ansar yang dah lama beriman dengan Nabi, dah banyak menolong Nabi dan para sahabat di Madinah, datang pula daripada jauh berperang, tiba-tiba harta rampasan Nabi bagi pada siapa? Orang Mekah, kabilah Quraisy. Jadi orang Ansar ada rasa tak puas hati. Tak puas hati itulah dengki tu. Kan? Siapa yang dengki tu? Sahabat. Jadi kalau sahabat Rasulullah pun dengki, kalau kita dengki tu kira dengki apa-apa pun tak okey. Kan? Tak okey. Jadi adalah yang sahabat-sahabat bercakap, ya Allah, kenapa ni? Kenapa boleh berlaku macam ni? Orang Quraisy baru je masuk Islam, tiba-tiba dapat kambing, dapat unta. Kita dah lama datang daripada Madinah, banyak bantu Nabi, tak dapat apa-apa pun. Jadi bila Nabi dengar, Nabi pun panggil Sa'ad bin Ubadah, ketua kumpulan Ansar. Nabi kata, Sa'ad bin Ubadah mengadu pada Rasulullah, aku ni sebagai wakil pada orang Ansar. Orang Ansar adalah sikit tak puas hati. Apa dia? Tanya Rasulullah. Sebab bila dia tengok kamu bagi harta rampasan semuanya kepada orang Quraisy saja, orang Mekah, kabilah kamu. Apatah lagi mereka baru je masuk Islam, baru 2-3 hari. Kami ni dah lama membantu kamu, datang pula daripada Madinah, tapi tak dapat apa-apa. Jadi adalah mereka rasa kecil hati sikit. Nabi pun panggil. Nabi kata pada Sa'ad bin Ubadah, panggil pada semua orang Ansar, panggil. Dan aku nak bagi tahu. Setelah berkumpul semua, Nabi pun tanya, dulu bukan kamu sesat kan? Sebab aku datang Madinah, Allah pun bagi hidayat pada kamu. Melalui siapa? Aku. Dulu kamu asyik bergaduh je, berperang je. Kan, Aus dengan Khazraj. Berapa puluh tahun, beratus tahun berperang je. Tapi dengan sebab aku datang ke Madinah, aku dengan izin Allah menyatukan kamu. Dan kamu hidup dengan aman, damai. Betul tak? Betul. Dan kamu tak redha ke? Orang Mekah balik dengan kambing, balik dengan unta, tapi kamu balik Madinah dengan Rasulullah. Kamu tak redha ke? Ketika itu para sahabat daripada Ansar menangis. Sa'ad bin Ubadah pun menangis. Baru dia faham, yang paling bernilai dalam hidup bukan kambing, bukan unta, tapi hidayah Allah. Yang lebih mahal bukan harta dunia, tapi Rasulullah. Bila ada Rasulullah, subhanallah, kalau silap Nabi tegur, tapi kalau tak ada Rasulullah, ada unta je. Bila dia silap, unta tegur tak? Aduh, tak tegur. Tengok Tuhan, Nabi nak betulkan fahaman materialistik ada di kalangan para sahabat. Nak benda. Dia tak nampak yang ada bersamanya jauh lebih bernilai. Kan? Sebab itulah bila orang dapat kereta, rumah besar, naik pangkat, tapi tak pergi kelas agama. Kita ni kereta kecil, rumah pun kecil, anak ramai, tapi datang kelas. Kenapa kita nak dengki pada dia? Sepatut kita rasa apa? Alhamdulillah. Sebab aku tak kaya lah aku boleh datang kelas. Kalau aku kaya, mungkin aku tak datang kelas. Kan? Subhanallah. Kalau aku semakin kaya, aku semakin sibuk dengan dunia. Lagi tak ada masa nak faham kitab Allah. Kan? Bersyukur. Boleh? Jadi jangan tengok kepada kebendaan. Tengoklah pada ilmu dan hidayah Allah. Patut siapa yang dengki pada siapa? Orang yang tak datang kelas, walaupun dia kaya, dengki pada kita. Kenapa? Kita daripada jahil, ada ilmu. Daripada tak tahu dosa pahala, kita tahu. Daripada tak tahu sunnah Nabi, kita tahu. Subhanallah. Banyak tak sunnah Nabi yang kita dah tahu? Banyak. Kan? Kalau kita banyak harta tapi tak tahu ilmu, habis. Okey, boleh Jadi jangan dengki Macam mana kita nak hilangkan sifat dengki? Nak elakkan daripada orang dengki pada kita. Kadang-kadang dengki tu, orang tu dengki tapi kadang-kadang puncanya daripada kita. Kan? Punca daripada kita. Jadi macam mana kita nak elakkan orang dengki pada kita?
Ha? Jangan lebih pada orang. Habis kalau orang naik basikal, kita naik basikal lah. Kita nak berjalan jauh, dia berjalan kat kampung je. Kadang-kadang tak boleh. Ha? Bila kita dapat nikmat, jangan cerita pada orang, jangan tunjuk pada orang. Kalau boleh sembunyi, sembunyikan. Jangan cakap, itu tak semalam air baru balik daripada Bandung. Kan? Orang tak tahu kita pergi Bandung, tiba-tiba kita bagi tahu. Bagi tahu pula kepada siapa ni? Yang tak pernah pergi Bandung. Siang dia kan. Jadi itu antara punca orang. Jangan bagi tahu bila dapat nikmat apa, kalau boleh sembunyi, sembunyikan. Suami kita naik pangkat, jangan cerita. Ini saya tak cerita ustaz, buat kenduri. Ceritalah tu. Kan? Suami kita dapat datuk, letak gambar kat rumah. Lepas tu jumpa orang datang. Itu antara sebab orang boleh dengki. Jangan begitu. Boleh beli telefon baru, jangan tunjuk. Orang call pun jangan angkat depan orang, biar dia bunyi. Ini sengaja suruh orang call masa dalam kelas, lepas tu angkat. Kereta baru tak boleh nak sembunyikan. Jangan pula tutup dengan itu tak boleh nak buat apa. Itu tak boleh nak buat apa. Barang apa tu? Macam minuman lah. Minuman kuring untuk sekolah tu. Masak dari nak. Murah. Tak beli. Kita tak tahu lah nak buat apa. Kita tak dah sangka ini sebab kalau kita buat ini kita beli hadiah. Memang kita nak lagi buat itu. Kita dapat. Kalau kita akan sekali. Bila tamat itu dia tanya peti ais. Peti ais kita duduk ruang tamu ke dapur? Macam mana dia boleh masuk dapur? Mana orang kita kadang-kadang tak beradab kan? Tak beradab. Bila kita suruh masuk, dia masuk ke dapur. Tak apalah kalau orang tanya, kita jawab sekadar yang perlu. Jangan lebih-lebih. Kalau boleh, tak perlu jawab, jangan jawab. Orang tanya berapa peti ais. Kadang-kadang soalan tu dah menunjukkan tak patut tu. Tak patut bertanya. Kenapa? Tak penting. Kalau 5,000 kamu nak buat apa? Jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya. Kadang-kadang bila dia bertanya tu sebenarnya apa? Ada niat. Nak banding. Rumah aku 6,000. Murah je. Aku ingat lebih mahal pada rumah aku. Jadi kadang-kadang orang macam ni jangan jawab. Berapa peti ais? Adalah. Berapa? Adalah. Tapi masa tu kita tak pernah kena nyanyi lagi, kita tak tahu tetap dalam tu. Sesudah lepas tu macam-macam Nabi buat gini baru kita tahu dulu ada pengalaman lah. Tak, ayat kita kena nanya tu. Subhanallah. Betul kita kena nanya ataupun kita sedang diuji oleh Allah. Kena betul tu, Kita kena, kalau kita kata kita kena nanya, dia buat zalim pada kita dengan izin Allah tu pun tak. Kalau dengan izin Allah, maknanya takkan Allah nak nanya pada kita? Tak, Allah nak menguji kita. Tak, sebenarnya Allah tak pernah buat nanya pada kita. Cuma cara Allah menguji melalui kawan tu. Allah nak uji dia dan nak uji kita. Sebab itulah bila datang apa saja musibah, kita terus balik pada Allah. Ini dengan izin Allah. Bila izin Allah, pasti ada hikmahnya. Jangan tengok, ini jahat ni. Dia yang masuk dapur semalam, mungkin dia letak serbuk apa. Dapat dosa tak pasal-pasal. Dosa apa tu? Dosa besar. Kenapa? Buruk sangka fitnah. Tak pasal-pasal. Tuhan nak uji kita. Okay.
Jadi apa saja musibah menimpa kita, jangan terus tengok pada orang, tapi tengok pada yang memberi itu. Kalau dengan izin Allah, mana ada dah hikmah. Macam mana aku nak menghadapi ujian ni? Adakah dengan cara yang menyebabkan aku berdosa ataupun menyebabkan aku dapat pahala? Boleh. Jadi kepada siapa yang suka memantau rumah orang tu, cukuplah. Suka dia berjalan rumah orang bukan nak eratkan hubungan silaturahim, tapi nak cek peti ais baru ke tak kan, kain lansir macam mana. Itu ada penyakit dengki lah tu, penyakit dengki. Okey, boleh ha? Jadi cara nak hilangkan penyakit dengki daripada orang, jangan bagi tahu. Jangan bagi tahu. Tak. Apa dia kita dapat? Pergi Mekah, okey? Ha. Tak, okey. Yang pertama, wajib tak kita beritahu orang kita nak ke Mekah? Wajib ke tak? Sunat ke tak? Tak. Wajib pun tak, sunat pun tak. Sunat ni makna apa? Kalau kita buat dapat pahala, kalau tak buat tak dapat dosa. Adakah sunat kita bagi tahu orang kita nak pergi Mekah? Tak ada. Tak pernah berlaku pun Nabi bagi tahu pada sahabat ataupun sahabat bagi tahu pada orang lain sebab dia nak pergi Mekah. Bukan wajib, bukan sunat. Bila kalau kita nak musafir, kita mesti nak bagi tahu orang. Ada tak. Baca macam orang boleh mendoakan kita pada kita nak musafir. Tak. Bukan sunat bagi tahu, sunat berdoa. Bagi tu apa dia? Tak, siapa yang perlukan doa ni? Tak. Siapa yang sangat memerlukan doa? Orang yang tak musafir ke orang yang musafir? Orang tak musafir, dia lebih memerlukan doa orang yang musafir. Kenapa? Sebab doa orang musafir mustajab. Kalau dia perlukan doa, dialah tanya kita, awak nak pergi mana ni? Masa tu kita bagi tahulah, saya nak pergi haji. Oh, kalau macam tu tolong doa pada saya. Sebab dia berhajat. Jadi kita tak perlu bagi tahu pada semua saya nak pergi haji. Siapa ada doa, kirimlah pada saya sebab doa saya mustajab. Habis lingkup haji dia. Lingkup haji dia. Orang Melayu terbalik kan? Balik. Orang nak pergi haji, minta, tolonglah doa pada saya. Saya nak pergi haji ni, takut kapal terbang saya jatuh ke. Terbalik tu, terbalik. Sepatut orang yang tak pergi, minta pada orang yang pergi. Awak nak pergi haji kan? Tolonglah doa pada saya. Apa dia? Kadang-kadang dah betul dah, tapi jadi salah pula. Apa dia? Bila dia tahu orang tu nak pergi Mekah, sahaja dia kira doa. Sedangkan doa mustajab, doa orang musafir. Musafir ke mana ni? Mana-mana saja. Bila orang tu nak pergi Kelantan, dia kirim tak doa? Awak nak pergi Kelantan kan? Tolong doa saya untuk suami saya. Ada tak? Tak ada. Tengok. Betul-betul ada kepentingan. Kepentingan. Kalau nak kirim doa kepada orang musafir, bukan pergi Mekah saja. Pergi mana-mana. Doa, kirimlah doa. Okey, boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Okey, apa maksud ayat tu? Adapun dengan nikmat Tuhan engkau, fahaddits. Ceritalah. Apa maksud ceritalah? Maksud di situ cerita bahawa nikmat ni datang daripada Allah, bukan usahaku. Satu, kita balikkan nikmat tu adalah daripada Allah 100%, bukan daripada usahaku. Satu. Yang kedua, supaya orang tu pun bersyukur juga kepada Allah bila dapat nikmat. Untuk bagi pengajaran kepada orang, bukan untuk semata-mata bagi tahu ataupun kerana riak. Jangan kata saya baru beli kereta ni. Awak tak boleh cerita. Boleh. Tuhan kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Tak betul. Tak betul. Cerita. Bila orang tanya, kereta ni berapa? Ini bukan usaha saya ni. Allah yang bagi. Bukan usaha saya. Yang kata kereta ni berapa? Ini hasil kerja saya 10 tahun. Habis. Ya. Itu bukan fahadis. Itu fariyak. Fariyak. Bila kita cerita, kita balikkan nikmat itu kepada Allah. Tengok Allah bagikan. Saya tak adalah usaha sangat, tapi Allah bagi. Dan Allah bagi ni untuk apa ni? Bukan kerana saya baik sangat, tapi Allah sedang menguji saya. Tak apalah cerita macam tu. Okey, boleh? Jadi tadi soalan apa? Bila nak pergi Mekah, perlu tak bagi tahu orang? Tak perlu bagi tahu. Orang kalau dah hubungan silaturahim rapat sangat, kita tak payah beritahu. Dia tengok cara kita dah lain. Nampak kemas ni nak pergi mana? Masa tu cakaplah. Ini sampai kena beritahu. Makna apa tu? Dia tak kisah pasal hal kita. Sebelum pergi Mekah. Siapa suruh buat? Siapa suruh buat? Tak apalah, sebutlah 10 alasan pun. Saya nak tanya, siapa suruh buat kenduri sebelum pergi Mekah? Siapa suruh buat? Ada Allah suruh? Ada Nabi suruh? Ada ke? Kalau tak ada, kenapa buat? Cuba bagi saya alasan satu je. Satu tak ada alasan apa dah? Bagi tahu sebab nak minta maaf. Itu pun salah. Salah. Sebab apa? Bila nak pergi Mekah baru minta maaf. Salah. Dalam Islam, bila wajib kita minta maaf? Wajib segera minta maaf. Bila? Tengok. Dah jadi budaya dah. Bila nak pergi Mekah, minta maaf. Bila masuk bulan Ramadan, minta maaf. Siapa aja? Siapa aja? Tuhan kata apa? Wasari'u ila maghfirah. Segeralah kepada keampunan Allah. Segera. Bila buat salah, terus minta maaf. Bila kita amalkan ajaran Islam, kita buat salah pada orang, terus kita minta maaf. Bila nak pergi Mekah, perlu tak lagi minta maaf? Perlu tak? Perlu tak buat majlis untuk minta maaf? Tak. Sebab kita jenis orang yang pantang buat salah, terus kita minta maaf. Tak adalah dosa. Betul tak? Ini dak kumpul-kumpul. Tak apalah, tunggulah dekat nak pergi haji. Sekali borong je. Tengok-tengok besok nak pergi haji mati. Kan? Subhanallah. Budaya Melayu. Buatlah apa alasan. Nabi tak suruh kita buat kenduri sebelum pergi Mekah. Kenduri pula apa dia tu? Kenduri sempena apa? Cuba bagi tahu. Kenduri sempena apa? Dah buat kata haji? Belum. Haji tak buat. Tak tahu ke mana lagi. Tak buat dan tak tahu lagi haji mabrur. Tiba-tiba buat kenduri. Bila buat kenduri, tanda seronok ke tanda sedih? Seronok. Seronok atas asas apa? Dah buat haji ke belum? Haji dah terima ke belum? Habis kenapa nak seronok? Itu dia panggil syok sendiri. Dapat pergi dah seronok. Berapa ramai yang dapat pergi haji, akhirnya haji mardud. Allah tolak. Ya Allah. Ada hadis Nabi sebut, semakin ramai orang buat haji, semakin ramai hajinya tak diterima. Tiba-tiba dia sebelum haji dia tak diterima, dia dah seronok dah buat kenduri. Masuk akal tak? Saya bagi contoh mudah aja. Anak kita nak periksa besok. Hari ni kita buat kenduri. Orang tanya, kenduri apa ni? Doa selamat. Kenapa? Anak nak periksa besok. Dah berjaya ke anak kamu? Belum. Habis? Selamat. Apa yang selamat? Baca buku dulu. Baca buku dulu. Jaga solat 5 waktu. InsyaAllah kamu selamat. Selamat bukan sebab kenduri. Selamat bukan sebab doa selamat. Selamat bila kita ikut perintah Allah. Subhanallah. Ashabul Kahfi duduk dalam gua. Dikejar oleh satu kerajaan, satu masyarakat. Semuanya kufur. Tapi duduk dalam gua. Bersebelahan dengan anjing. Selamat tak? Selamat tak? Sebelum dia masuk gua, dia buat tak kenduri doa selamat? Buat tak? Tak buat kan? Tapi selamat tak? Ada je alasan. Ingat tak ayat minggu? Ingat tak ayat minggu lepas?
Apa dia ayat minggu lepas? Bantang. Am turidu an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa. Adakah kamu suka soal jawab dengan Rasul sebagaimana Nabi Musa disoal jawab oleh Bani Israel? Bila Nabi tak buat kenduri sebelum buat ibadat, kita pun doa selamat. Bila kita kata ashabul kahfi tak buat, tak sempat. Ada tak persamaan? Tuhan kata apa? Orang yang beriman suka bagi makan, wa yut'imuna at'am. Satu, dia suka bagi makan. Bagi makan tak salah, tapi yang kedua apa dah? Ala hubbihi, makanan yang dia suka. Bukan makanan lebihan. Bukan kerana ada sempurna majlis apa-apa, tak. Dia suka bagi makan bila-bila masa. Yang ketiga, miskinan, bagi pada orang miskin. Yang ketiga, yatiman, anak yatim. Subhanallah. Itulah sifat orang beriman. Bukan kerana nak pergi haji, tapi sebab dia ada rezeki, dia bagi makan tanpa musim. Dan dia bagi pula kepada siapa? Orang miskin. Kita bila nak pergi haji, kita panggil siapa? Kawan-kawan. Ikut Al-Quran ke ikut siapa ni? Lepas tu kita bangga. Sebab apa? Kita buat baik. Ya Allah, bukan semua yang kita rasa baik, baik. Yang baik ialah ikut Quran dan hadis. Nabi sebelum buat haji, Nabi tak buat kenduri doa selamat. Tak baik ke Nabi? Tak baik ke? Nabi tak minta maaf kepada kawan-kawan. Subhanallah. Abu Bakar pergi haji. Abu Bakar buat tak? Abu Bakar kaya kan? Kaya kan? Dia buat tak kenduri doa selamat sebelum Abu Bakar pergi Mekah? Buat tak? Siapa lebih baik? Abu Bakar ke kita? Abu Bakar yang kaya tapi tak buat kenduri doa selamat sebelum pergi haji, dengan kita yang taklah kaya sangat tapi buat doa kenduri selamat sebelum pergi haji. Siapa yang lebih betul? Mulut cakap Abu Bakar. Susah. Itulah iman. Iman kata ulama apa dah? Kita buat yang sesuai dengan kehendak Allah walaupun nafsu memberontak. Itulah iman. Tapi kalau kita buat yang sesuai dengan nafsu, itu bukan iman. Walaupun kebetulan sama dengan kehendak Allah, tapi kita buat bukan kerana Allah suka, tapi sebab nafsu suka. Itu bukan iman. Itu bukan iman. Itu bukan sembah Allah, itu sembah nafsu. Nafsu. Bukan senang nak ubah tu. Kita nak pergi haji. Orang kampung biasanya mesti buat kenduri. Kita yang tak nak buat. Nak pecah tradisi. Orang tanya, kedekut lah ni. Itu masalah dia. Jangan fikir masalah orang. Masalah orang buat, jemput kita, alhamdulillah. Bila dia jemput, tengok. Kita rasa, tengok. Nampak tak akidah kita? Takut orang kata, kedekut, kita pun buat. Ikhlas ke tak? Dapat pahala ke tak? Ya Allah. Kita buat, takut orang kata kedekut, dapat pahala ke tak? Sia-sia. Perkara terbaik sebelum pergi haji, pertama sekali, taubat daripada semua dosa. Jenis solat lambat, betulkan solat. Jenis malas solat sunat, tambah solat sunat. Jenis malas nak berzikir, mula hafal doa-doa, zikir-zikir. Pagi, petang, siang, malam. Berubahlah. Dalam rumah kita banyak maksiat kan, dengan TV, dengan drama, dengan internet apa semua, kurangkan. Sebab aku nak jumpa Allah. Bila nak jumpa Allah mesti bersih, zahir dan batin. Keluarga aku mesti betul. Jangan balik haji penuh maksiat kemungkaran dalam rumah kita. Anak kita masih buka aurat, tapi buat kenduri doa selamat. Suami kita masih tak pergi masjid, tapi balik haji. Subhanallah. Doa selamat satu kampung, riuh, kecoh. Suami lepas balik Mekah tak pergi masjid. Haji mardud. Jadi yang paling besar yang perlu kita buat sebelum haji, berubahlah, bertaubatlah. Subhanallah. Tengok Profesor Kamil kan, sebagai contoh, pergi haji, lepas tu berubah tak? Cuba tanya dia buat tak kenduri doa selamat? Jangan buat sangkaan. Yang penting
Yang penting dia berubah tu sebab apa? Doa selamat ke sebab dia faham agama? Dia faham agama. Akhirnya dia boleh jadi penceramah. Subhanallah. Besar tak pahala dia? Itulah haji yang insya-Allah haji yang mabrur. Ini bukan main kenduri, bukan main sakan kan. Tapi balik sama macam tu je. Pergi belajar agama tak, jauh sekali nak jadi pendakwah. Kan? Boleh. Itu payah tu. Nak solat senang. Nak puasa senang. Tapi nak ubah cara berfikir tu, ya Allah. Saya cakap letih ni, besok buat. Besok bah. Tengok dia jemput ustaz pula. Ustaz boleh tak tolong baca doa selamat? Saya nak. Saya pun tanya, Kak, kenal macam mana kat saya? Saya dah belajar tiap hari dengan Ustaz 90. Oh, ferasnya. Tapi tak adalah kecewa. Kan? Memang susah. Tak ada balik. Kau boleh dapat kenduri Ustaz. Dah balik. Selamat. Apa sebab dapat kenduri? Okey. Yang tadi tengok dah bagi air zam-zam, tapi apa perlu kenduri? Kalau bagi minum air zam-zam, betul sebab rumah dia tak ada air zam-zam. Tapi jamu nasi, rumah dia tak ada nasi ke? Yang tak ada nasi rumah siapa? Orang miskin, subhanallah. Kalau balik haji, kita masak pergi hantar rumah orang miskin. Oh, cantik. Cari rumah orang miskin kampung kita. Ataupun kampung di kampung kita, di Kelantan ke mana, bagilah RM100. Subhanallah, cantik. Itu ciri-ciri haji mabrur. Tapi asyik buat kenduri, orang kampung tu je. Orang taman tu je. Orang masjid tu je. Muka sama je. Ya. Muka yang tak pernah lapar. Subhanallah. Susah. Banyak tak kita buang masa? Sebelum pergi buat kenduri, habis masa, habis duit. Kehidupan kita tak berubah. Doa-doa zikir pagi petang tak baca juga. Kemudian balik haji. Penat letih buat kenduri lagi. Makan lagi kan. Masa habis, duit habis. Tapi kehidupan keluarga kita tak berubah juga. Kan orang miskin yang perlukan makanan tak sampai sasaran. Anak yatim yang perlukan duit tak ada. Sebab apa? Sebab kita ikut adat. Bila ikut adat tak akan membawa apa-apa perubahan. Betul? Saya tahu ni ramai yang tak setuju ni. Tengok air muka saya dah tahu. Lega sikit. Lega sikit. Maknanya tak sama dengan saya sangka. Mana dah faham dah tu. InsyaAllah. Okey. Cuba tengok. Kufaran hasadan, dengki. Kemudian Tuhan sebut pula, dengki daripada siapa ni? Min indi anfusihim. Orang Yahudi, orang Nasrani nak sangat orang Islam murtad, jadi kafir. Sebab apa? Dengki, dan dengki itu daripada mana? Daripada hati-hati mereka. Maknanya kalau mereka dengki kerana Allah, tak salah. Kalau mereka dengki sebab arahan dalam kitab Taurat, tak salah. Tapi masalah dengki daripada mana tu? Dalam hati busuk mereka. Kita boleh tak dengki kerana Allah? Boleh tak? Ada tak dengki yang dibenarkan? Ada? Apa dia? Nabi kata la hasada illa fisnataini. Tidak ada dengki kecuali dalam dua perkara. Pertama, orang yang berilmu, dia mengajar siang malam, dia baca Quran siang malam. Maka kita pun dengki nak jadi macam dia. Itu tak apa. Tapi tak dengki pula. Ada. Ustaz mengajar tiap hari. Dengkilah aku nak mengajar macam ustaz. Ada. Tengok-tengok ustaz tak ada tempat nak mengajar. Sebab dia mengajar. Yang kedua, apa dia? Subhanallah. Tengok, benda yang Nabi yang dibenarkan pula orang tak minat pula. Banyak harta tapi dia sedekah siang malam, bukan bulan Ramadan saja. Siang malam kita berdengki, Allah, aku nak jadi kaya macam dia,
dan aku nak sedekah siang dan malam. Cantik. Bahkan ada satu hadis, kalau orang tu dia miskin, dia tengok orang tu kaya dan sedekah siang dan malam, dia pun niat berazam, aku kalau kaya, aku akan sedekah macam dia siang dan malam. Dia dapat pahala macam orang tu. Nampak tak? Tapi syarat dia apa dia? Niat tu betul ikhlas, bukan saja buat alasan je. Tapi bila kaya tak macam. Ini betul-betul niat, maka pahala dia sama dengan orang kaya tu. Kenapa Tuhan bagi? Sebab memang dia akan buat, tapi sebab tak ada dia tak sedekah. Subhanallah. Cantik tak dengki tu? Cantik. Tapi tak ramai pula. Jagalah, aku kalau kaya aku nak beli kereta lebih besar. Okey. Min indi anfusihim. Dengki itu daripada mana? Daripada diri mereka. Dan bila pula mereka dengki ni? Subhanallah. Tengok Tuhan sebut detail. Bila orang Yahudi dengki sangat pada orang Islam. Min ba'di ma. Dari setelah. Ma tabayyana lahum. Jelas. Tabayyan. Jelas kepada mereka. Al-haq. Kebenaran. Apa maksud ni? Mereka dengki setelah mereka tahu Nabi Muhammad adalah hak. Islam adalah agama yang benar, yang adil. Jelas. Tiba-tiba dengki. Maka dengki itu lagi teruk. Berbeza dengan kalau dia dengki dalam keadaan dia tak tahu Islam itu adalah agama yang benar. Nabi adalah agama yang benar. Dia tak tahu. Jahil. Kosong. Maka dengki dia boleh dimaafkan. Boleh faham? Macam kita dengki pada orang, kita tak tahu dengki tu tak baik kan. Kita dengki je. Tiba-tiba, kita diberitahu dengki tu sebenarnya tak baik. Kita pun istighfar. Itu tak ada masalah. Tapi dalam keadaan kita dah tahu dengki tu adalah satu penyakit yang sangat bahaya, kita dengki juga itu lagi besar dosanya. Kemudian, Tuhan bagi kaedah. Tuhan bagi kaedah, formula, macam mana nak hadapi orang dengki, khususnya orang Yahudi dan Nasrani yang sangat nak kita murtad. Kan? Apa ayat tu? Yang menunjukkan orang Yahudi, Nasrani sentiasa berusaha supaya kita ikut agama dia. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan, sekali-kali tidak mereka redha. Sehinggalah kita ikut jejak langkah mereka. Okey, macam mana cara nak hadapi mereka? Tuhan kata apa? Fa'fu. Apa makna fa'fu? Maafkan. Maaf ni apa maksud maafkan? Biarkan. Biarkan. Jangan layan. Jangan layan. Bukan makna kita maafkan kesalahan dia. Kita tak boleh maafkan kesalahan dia sebab dia berdosa dengan Allah. Kan? Allah boleh ampunkan dosa dia. Maksud fa'fu, jangan layan. Kemudian wasfahu. Dua tu. Wasfahu apa dia? Berpaling, tinggalkan mereka. Ada satu dia tak layan tapi duduk juga dekat tu. Tuhan bagi dua perintah. Bila berdepan dengan orang Yahudi yang dengki ni, apa dia? Bila dia dengki kamu, jangan layan. Buatlah seolah macam tak ada. Yang kedua, tinggalkan. Berpalinglah daripada mereka. Itu bila tu? Bila kita lemah. Bila kita lemah. Tapi kalau kita kuat, lain caranya. Okey. Sampai bila tu? Kita lupakan kesalahan mereka dan tinggalkan mereka. Sampai bila? Hatta ya'ti Allah. Sehingga Allah mendatangkan bi'amrihi perintahnya. Apa maksud perintah Allah ni? Iaitu Allah izinkan kamu memerangi orang Yahudi. Bila Allah izinkan orang Islam memerangi Yahudi? Bila orang Islam kuat. Ketika itu kamu berdepanlah dengan mereka. Ketika itu tidak ada fa'fu wasfahu. Tengok. Ada ketika kita kena berundur. Walaupun dia musuh Islam. Ada ketika kita kena berdepan. Jadi keadaan kita sekarang lemah ke kuat? Kita tahu tak perancangan Yahudi pagi, petang, siang, malam nak merosakkan anak-anak kita? Tahu kan? Tapi kita lemah ke kuat? Bila lemah kena buat apa? Berdepan dengan dia? Tak ada faedah. Nanti Tuhan akan beritahu ayat seterusnya. Innallah, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah
atas segala sesuatu sangat berkuasa. Jadi jangan kamu takut Yahudi hebat macam mana, Allah lagi berkuasa. Sebab itulah baliklah kepada Allah, ikutlah perintah Allah. Jangan bergantung pada manusia, jangan bergantung pada bilangan, jangan bergantung pada senjata. Sebab apa? Semua tu tidak akan memberi kesan kalau tanpa izin Allah. Maka baliklah kepada Allah. Boleh? Okey, ayat seterusnya. Lepas tu buat apa? Bila orang Yahudi dengki, jangan layan dan berpaling. Lepas tu buat apa? Balik tidur. Balik tengok TV. Tak. Wa aqimus salah. Binalah hubungan dengan Allah. Saya dah sebut banyak kali kan. Apa makna aqimus salah? Apa makna dirikan solat? Ha? Apa makna dirikan solat? Kalau kita kata dirikan rumah, apa yang perlu kita lakukan? Boleh siap setengah jam? Tak boleh. Nak dirikan rumah, kena ada proses dulu sebelum tu. Apa dia? Pertama sekali apa dia? Kena ada tanah dulu. Kena ada tanah. Kemudian tanah tu kena bersihkan. Kena buang semua hutan, sampah kan. Kena ratakan. Kemudian kena ada asas. Kemudian kena ada duit. Kena ada bahan-bahan. Kena ada pekerja. Kena ada masa. Berapa lama? Mungkin 2 tahun. Barulah siap. Itu nama mendirikan. Sama juga solat. Bila sebut mendirikan solat, kena bersihkan dulu hati kita. Daripada apa? Segala dosa-dosa, sifat-sifat mazmumah, kena bersihkan dulu. Tak boleh terus masuk solat dalam keadaan diri kita penuh dengan dosa, hati kita kotor. Tak boleh. Mata kena jaga, mulut jangan cakap benda yang tak ada faedah, jangan mengutuk, jangan mengata orang. Telinga jangan dengar lahwal hadis, muzik ke, lagu ke, benda yang tak, jangan. Sebab kamu nak membina hubungan dengan Allah melalui solat. Maka proses kena berlaku sebelum tu. Bila kita dah bina hubungan dengan Allah, sebelum solat dah taat pada perintah Allah, ada dosa, bertobat terus, hati dah suci, masa tu solat, khusyuk tak? Khusyuk. Sebab itu nama dia membina, mendirikan solat. Tapi dalam keadaan dosa, mata meliar, telinga dengar macam-macam, mulut popek. Lepas tu azan kita pun masuk solat. Itu apa tu? Apa tu? Itu bukan mendirikan solat. Itu solat. Pergerakan badan je. Angkat takbir, fikiran pun melayan. Baca Fatihah pun, fikiran melayan. Kan? Rokok, sujud, bagi salam. Assalamualaikum. Habis. Itu bukan mendirikan solat. Itu solat. Nampak? Ini yang Tuhan suruh ni. Kalau kamu nak berdepan dengan musuh kamu, orang Yahudi, kena mendirikan solat. Kalau solat saja tak cukup. Tak cukup. Sebab tu orang Yahudi cukup takut pada apa? Bila kita mampu bangun subuh dan solat subuh, ramai. Sebab nak bangun subuh bukan senang. Bukan senang. Berapa peratus yang bangun subuh? Setiap penduduk taman, agak-agak lebih kurang berapa peratus yang bangun solat subuh berjemaah? 10%. Yang buat doa selamat, yang pergi haji pun tak pergi subuh. Selamat tak agak? Subhanallah. Kadang-kadang yang nak pergi haji, balik haji pun cukur janggut. Selamat tak agak-agak? Tak. Ramai yang balik haji, janggut cukur. Haram. Bila dah lepas haji, buat dosa, itulah tanda haji dia tak diterima Allah. Macam mana Allah terima kamu buat dosa, terus duduk dalam dosa? Mana mungkin? Tak boleh. Jadi kita akan selamat bukan sebab doa selamat, tapi bila kita patuh pada semua perintah Allah. Boleh? Boleh. Buat doa sempena, simpan janggut, okey. Kenduri kesyukuran. Kenapa? Sebab saya dapat buat satu sunnah. Itu okey. Jemputlah saya. Bukan sebab nak pergi haji, tapi sebab berjaya melaksanakan satu sunnah. Kan? Bukan senang nak buat satu sunnah. Dan janggut ni, ulama kata apa? Siapa yang cukur janggut, dia duduk dalam dosa 24 jam. Dia solat, duduk dalam dosa. Sebab apa? Ni, dia ingkar perintah Nabi.
Dia tidur duduk dalam dosa. Sebab apa? Masa tidur janggut tak ada. Bila dia cukur, nampak tak? Nampak tak? Oh, bahaya tu. Jadi tolong bagi tahu pada suami-suami. Bang, ada fatwa baru bang. Bukan fatwa baru. Fatwa lama tapi kita baru tahu. Apa dia? Siapa yang cukur janggut, dia mengingkari perintah Rasulullah. Bila dia mengingkari, dia duduk dalam dosa. Dan kalau dia sentiasa cukur janggut, dia duduk dalam dosa 24 jam. Bila duduk dalam dosa 24 jam, agak-agak solat khusyuk tak? Tak. Ini semua terkejut dengar. Ustaz ni mazhab mana pula ni? Yang saya tahu 4 mazhab. Sunat simpan janggut. Tak. Bukalah buku fiqh. 4 mazhab haram cukur janggut. Bukalah buku fiqh. Tanyalah Syekh Google. Saya Google, keluarkan type hukum simpan janggut 4 mazhab. Itu benda yang paling penting bila kita nak pergi haji. Buat benda-benda yang mendekatkan kita kepada Allah. Benda-benda yang menyebabkan kita tak buat lagi dosa kan. Okey. Habis Wa aqimus salah. Dirikan solat. Dan lepas kamu dirikan solat, kamu bina hubungan dengan Allah secara automatik jadi apa? Wa atuz zakah. Kamu akan berhubung dengan manusia melalui apa dah? Zakat. Zakat di sini apa maksud dia? Sedekah, bukan zakat yang wajib saja. Termasuklah sedekah. Jadi bila kita mendirikan solat, automatik kita akan rasa sayang pada saudara kita. Itu tanda solat kita betul. Tapi kalau lepas solat rasa jumpa orang tak seronok je, itu tanda solat kita tak betul. Tak betul. Lepas solat masaham je. Orang senyum, masaham je. Itu tanda solat kita tak betul. Nabi jumpa siapa saja, Nabi yang mula senyum. Jumpa siapa saja, Nabi yang mula bagi salam. Itulah tanda solat itu adalah betul-betul berhubung dengan Allah. Boleh? Jangan ada sikit pun rasa tak suka pada saudara kita yang seagama. Jangan. Boleh. Dan solat tadi pun kata Syekh Shalih Utsaimin, dirikan solat maksud dia bukan solat fardu saja. Termasuklah solat-solat sunat yang 12 rakaat setiap hari, solat witir, solat duha, termasuklah semua sekali. Binakan hubungan kamu dengan Allah. Kemudian bina hubungan kamu dengan manusia. Bantulah mereka sama ada dengan duit, dengan masa, dengan tenaga, dengan ilmu. Kemudian wama tuqaddimu. Wama tuqaddimu, dan apa saja yang kamu tuqaddimu apa dia? Kamu hulurkan, kamu sedekahkan, semuanya adalah li'anfusikum, untuk diri kamu. Apa saja yang kamu lakukan untuk diri kamu. Tengok Tuhan bagi tahu tu. Apa saja kebaikan untuk siapa? Untuk kita. Yang kita malas solat ni sebab apa? Malas solat awal, malas solat sunat, apa sebab? Sebab kita rasa solat tu untuk Allah. Kita tak rasa solat tu untuk kita. Kalau kita yakin solat tu untuk kita, pahala kita dapat, kita buat awal ke lewat? Awal. Tengok contoh lain, kalau makan, kita tahu tak kenapa kita makan awal? Sebab kita makan untuk kita. Kalau kita makan, orang lain kenyang, kita makan awal ke lewat? Kita makan, tapi orang lain yang kenyang. Masa tu kita makan awal ke lewat? Lewat. Tu lagi teruk tu. Buat apa aku makan orang lain kenyang kan? Kita beli baju untuk kita, maka kita beli baju apa? Cantik. Tapi kalau beli untuk orang, tengok kan? Kita beli kereta, kalau untuk kita, beli apa? Kancil ke Honda? Memang mampu beli Honda. Kita beli yang terbaik kan? Sebab apa? Untuk kita. Subhanallah. Kalau nak calon menantu, untuk menantu kita, kita cari yang mana? Yang terbaik. Tapi kalau calon untuk orang, kurang sikit. Kalau ada dua beradik, seorang cantik, seorang kurang cantik,
Kita bagi yang kurang cantik pada dia ke kita yang ambil? Cantik dia kita ambil. Tengok. Cantik tak perangai kita? Semua kita buat terbaik bila kita yakin untuk kita, kan? Tapi bila solat, kenapa kita buat lambat? Kenapa malas sangat nak solat sunat? Kenapa? Sebab kita rasa solat tu bukan untuk kita. Kita rasa macam untuk Allah je, kan? Okey Tuhan, aku dah solat. Ya Allah. Subhanallah. Cuba bayangkan solat tu macam makan untuk kita. Bayangkan solat tu beli baju untuk kita. Cuba bayangkan solat tu beli kereta untuk kita. Pasti kita akan buat yang terbaik. Paling awal, pergi awal, saf pertama, solat sunat, zikir. Sebab untuk aku, kenapa aku nak buat yang tak baik? Betul tak? Itu masalah. Itu masalah. Sebab tu Tuhan nak betulkan fahaman. Apa saja kamu buat, li anfusikum, untuk kamu, bukan untuk aku. Kalau untuk kamu, kenapa buat yang tak cantik ni? Ada orang buat rumah tak cantik. Ada orang beli baju tak cantik. Ada orang pilih suami tak cantik. Saya nak cari suami yang paling tak handsome. Ada? Cari menantu yang paling miskin, paling tak cantik. Tak ada. Pergi kedai, ada tak? Bang, baju yang paling buruk. Ada? Tak ada. Tapi kalau buat solat, tak ada. Lewat, cepat sudah, tak khusyuk, baca surah, 3 kul dah 30 tahun. Subhanallah. Sebab apa? Dia tak rasa ni. Inilah modal aku. Inilah harta aku bila masuk kubur. Dia tak rasa ni. Subhanallah. Boleh? Okey. Apa saja kamu lakukan li anfusikum, untuk diri kamu, min khairin. Dalam bahasa Arab, khairin tidak ada alif lam. Bila tak ada alif lam menunjukkan apa? Ha? Nakirah. Bila nakirah menunjukkan apa? Apa saja jenis kebaikan, besar, kecil, orang tahu, orang tak tahu, semua untuk diri kamu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Walaupun sebesar zarrah. Sebab tu Nabi kata apa? Ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Takutlah api neraka walaupun dengan secebis kurma. Bukan sebiji, secebis kurma. Makna apa tu? Kalaulah orang tu nak berbuka, kita pun nak berbuka, ada sebiji je kurma. Jangan kedekut. Belah dua, bagi kat dia. Mungkin dengan sebab kita bagi sebelah kurma, itu pahala tu boleh selamatkan kita daripada api neraka. Jangan kedekut. Tapi kalau ada 3 biji, jangan bagi secebis. Sikit je. Kenapa? Nabi kata secebis pun boleh selamat dah. Okey, apa saja kamu buat, daripada apa saja kebaikan, tajiduhu, kamu akan dapatinya indillah, di sisi Allah. Apa dah? Apa yang kita akan dapati di sisi Allah? Pahala, subhanallah. Tengok, Tuhan tak kata kamu akan dapat pahala. Tak, Tuhan kata apa? Kamu akan dapatinya di sisi Allah. Kenapa Allah sebut di sisi Allah? Ha? Kenapa sebut? Allah nak kita bayangkan. Saya nak tanya, kalau budak bagi tahu pada kita, bang, saya nak bagi duit pada awak, banyak duit tu, agak-agak berapa sen? Budak kecil, dia kata saya nak bagi duit pada abang, banyak duit ni, agak-agak berapa ringgit? Tengoklah budak tu. Walaupun dia sebut banyak, tapi sebab dia budak mungkin RM1 saja. Tapi kalau bapa kita cakap, nak, bapa akan bagi hadiah pada kamu, banyak, agak-agak berapa? Mungkin 100, mungkin 200. Kemudian Najib pula cakap, wahai rakyat-rakyatku, kalau kamu tolong aku tolong kamu. Banyak sangat aku tolong. Berapa? 500. Beri. Subhanallah. Sekarang siapa yang cakap ni? Pahala di sisi siapa? Allah. Kalau Allah yang cakap, Allah nak kita bayangkan apa yang Allah miliki. Takkanlah Allah nak beri 500. Tak masuk akal. Takkanlah nak bagi 1,000. Tak masuk akal. Subhanallah. Allah nak bayangkan
Apa saja kebaikan, pahala Allah yang bagi, bukan manusia. Kalau Allah memiliki segala-galanya, Allah nak bagi apa pun, salah. Allah nak bagi istana seluas langit dan bumi. Boleh tak? Boleh. Jadi kenapa kamu malas nak buat kebaikan untuk kamu, kemudian pahala pula Allah sendiri yang akan balas? Kenapa malas? Okey. Innallah, sesungguhnya Allah bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu lakukan sangat melihat. Apa maksud tu? Kenapa Allah cakap apa saja kamu buat untuk diri kamu, pahala akan kamu dapati di sisi Allah. Kemudian di hujung Allah kata apa? Apa saja kamu buat Allah Maha melihat. Kenapa disebutkan di hujung tu macam tu? Okey, saya bagi contoh kan. Kalau saya cakap semua ni bekerja dengan saya. Saya bos kan. Contoh saya pun cakap, apa saja kebaikan yang kamu buat, saya akan bagi upah. Kita pun terfikir apa dalam kepala? Saya cakap apa saja yang kamu buat daripada kebaikan, saya pasti akan bagi upah. Kita pun terfikir apa? Ustaz ni bukan tahu semua kita buat. Kan? Kalau aku buat kat rumah, Ustaz bukan nampak. Maka kita berbayangkan, Ustaz akan bagi balasan yang dia tahu sahaja, yang dia nampak je. Maka Allah pun nak cover balik. Apa dah? Allah Maha melihat apa saja kamu buat. Walaupun sekecil mana, walaupun dalam gelap, walaupun semua orang tak tahu. Semua kamu akan dapati pahalanya di sisi Allah. Rasa lega tak? Dan ketika itu kita kedekut tak nak buat baik. Walaupun orang tak ada. Tak, sebab apa? Allah basir. Keluar nanti, jalan jam kan? Orang nak potong kita. Kita potong tak dia? Tak. Kenapa? Kita bagi dia, potong kita. Dapat pahala tak? Allah nampak tak? Oh, semua pergerakan kita jadi pahala. Bila kita yakin Allah basirun. Nampak tak? Balik rumah, nampak sampah. Kita pun ingat Allah Maha melihat. Apa saja kebaikan Allah akan bagi pahala. Kita tak beletir, kita pun ambil penyapu sapu. Dapat tak pahala? Dapat. Tapi kalau kita tak yakin pada ayat ni, kita kata apa? Degil sungguh budak ni. 3 kali dah aku cakap. Kita pun menjerit, marah. Dapat pahala tak? Lepas tu suami balik. Masam je. Kenapa masam ni? Abang tahu cakap je, sampah ni. Nampak tak? Beza tu. Orang beriman dengan Allah yang Maha melihat perbuatan kita dengan orang yang beriman dengan dunia, dia tak nampak pahala kan? Tak nampak. Beza. Boleh Okey, habis. Pengajaran ayat ni daripada ayat berapa yang saya tak bagi? Daripada 106. Okey. 106, 107 dan 108, 109, 110. Semua tu saya akan bagi minggu depan, insya-Allah. Dah masuk asal kan? Okey. Ada soalan tak? Ada. Tak. Bila orang nak pergi haji, dia buat kenduri. Kita tak buat lah sebab kita dah belajar kan. Tapi dia yang buat. Dia jemput kita. Wajib pergi tak? Tak. Dalam Islam, yang wajib pergi satu je. Kenduri kahwin. Kenduri kahwin je yang wajib. Selain daripada itu, sunat. Jadi kalau kita nak pergi pun tak apa, tak nak pergi pun tak apa. Tapi kalau kita niat untuk eratkan hubungan silaturahim, kemudian kita nak berdakwah, pergilah. Bukan kerana kita setuju dengan kenduri doa selamat, tapi sebab ada tujuan sebalik itu, untuk berdakwah. Pergilah, tak ada masalah. Okey. Tak ada soalan, cukup. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.